Episode ketiga, kerja-kerja sampingan dan naik tangga. Selepas kehilangan itu, Maya kembali ke bandar untuk meneruskan kehidupannya yang kini tinggal sebatang kara. Maya memilih untuk tidak menganggur lama. Dia tidak memilih kerja. Dia sanggup bermula dari bawah walaupun kini bergelar graduan. Antara pekerjaan awal yang pernah dilakukannya, pembantu dobi, kerani klinik, pembantu kedai makan pelayan, pembantu pasar malam menjajah kue dan minuman, pembantu kedai kain menjahit kecil, pembantu pejabat data entry, pengasuh bayi babysitter, pembantu pembersihan pejabat, tutor bahasa Melayu dan matematik asas untuk pelajar sekolah rendah. Kerja-kerja ini mengajar Maya kemahiran praktikal, pengurusan massa, perakaunan kecil, layanan pelanggan, dan ketahanan. Lama-kelamaan, pengalaman dan reputasinya membuka peluang pekerjaan tetap yang lebih baik. Misalnya sebagai penolong pentadbiran di sebuah klinik community dengan gaji bulanan yang lebih selesa sekitar 1,2 ringgit 1,5 ringgit pada awal era tahun ke-2000. Gaji itu cukup untuk menyewa rumah kecil, menampung keperluan harian, dan menyimpan sedikit untuk masa depan. Mencari wali. Maya yang sudah berumur 27 tahun duduk di sebuah warung makan. Di atas meja terdapat surat nikah yang hampir lengkap menunggu tanda tangan wali. Hatinya berdebar bukan karena cinta yang mengikatnya kepada lelaki yang dipilih, tetapi karena satu nama yang kosong di ruang itu. Nama bapaknya. Tanpa wali, akad tidak boleh sempurna. Tanpa jawaban tentang asal-usul, ada satu lubang yang perlu ditutup sebelum dia melangkah ke hidup baru. Dia dan bakal suaminya, Azlan, berbincang panjang. Kita cari cara yang betul. Kita tak mahu tergesa. Mereka mula menyusun langkah. Pergi ke pejabat kampung, dan jika perlu, ke Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk semakan rekod kelahiran. Mereka juga merancang untuk membuat laporan di balai polis jika perlu. Bukan untuk melaporkan jenayah, tetapi untuk mendapatkan maklumat rasmi tentang alamat terakhir yang direkodkan. Azlan mencadangkan juga menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM karena Maya pernah berada di rumah anak yatim untuk waktu yang singkat sebelum diserahkan kepada Maklimah. Mungkin ada rekod penempatan atau surat rujukan lama. Jejak rekod dan petunjuk lama. Maya membuka kotak kecil yang disimpan Maklimah. Di dalamnya ada sekeping surat lama, sekeping gambar hitam putih, dan nota ringkas bertulis tangan. Gambar itu menunjukkan seorang lelaki muda berdiri di hadapan sebuah rumah kayu. Di belakangnya, seorang wanita memegang bayi. Di sudut gambar tertulis nama dan tahun. Itu petunjuk pertama. Di JPN, pegawai membantu menyemak rekod kelahiran berdasarkan nama dan tarik anggaran. Ada rekod, tetapi alamat lama sudah bertukar. Balai polis pula memberi nasihat bagaimana mendapatkan maklumat melalui saluran rasmi. Maya dan Azlan menjejaki alamat lama, bertanya kepada ketua kampung, dan menelusuri waris yang masih tinggal. Mereka juga menggunakan jaringan sosial. Mesej ringkas dihantar ke kumpulan kampung di aplikasi pesanan ringkas. Berita bergerak pantas. Dalam masa beberapa hari, satu nomor telepon muncul. Nomor seorang lelaki yang pernah tinggal di bandar berdekatan. Pertemuan yang canggung. Hari pertemuan ditetapkan di sebuah rumah tiris di pinggir bandar. Maya menunggu di ruang tamu, jantungnya berdegup laju. Ketika pintu dibuka, seorang lelaki berumur lewat 50-an melangkah masuk. Wajahnya kasar, kulitnya gelap karena kerja luar, rambutnya menipis di dahi, dan matanya, mata yang Maya harapkan membawa kehangatan, kelihatan asing. Dia berpakaian kemeja lusuh, tetapi ada cincin perkawinan di jarinya. Di sebelahnya berdiri seorang wanita yang jelas bukan ibu Maya. Dia memandang Maya dengan senyum yang terpaksa. Lelaki itu memperkenalkan diri ringkas, "Saya Harun." Suara Encik Harun datar, tidak ada getar rindu. Maya berdiri, sukar mencari kata. Saat itu, bukan soalan biasa yang keluar dari mulut Harun. Soalan pertama yang diajukan bukanlah tentang kesehatan atau masa lalu. "Kerja apa kamu sekarang?"
boleh tak bagi 1,0 ringgit sebulan? Kata Harun terus tanpa basa-basi. Luang itu seolah mengecil. Maya terkejut, bibirnya kaku. Dia coba menjelaskan keadaan kesakitan dan pergelutan hidupnya. Perjuangan menuntut ilmu sambil bekerja. Bantuan yang pernah diterimanya, penghinaan dan cercaan daripada keluarga maklimah, tetapi Encik Harun terus menekan. Keluarga saya ada banyak hutang, adik-adik kamu semua perlukan duit. Kalau kamu nak kawin, kamu kena tangguhkan dulu. Kamu kena bantu keluarga dulu. Jangan selfish. Kamu kena ikut arahan bapak kamu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada sebarang hinaan masa lalu. Pergelutan jiwa Maya yang pernah ditinggalkan, yang pernah menahan malu dan kerja keras, kini ditambah lagi dengan tuntutan material dari seorang lelaki yang tidak pernah wujud sejak dia kecil. Lelaki yang bernama Harun ini bukan sahaja menuntut uang. Dia coba mengawal hidup Maya setelah mengetahui Maya adalah darah dagingnya. Dia meletakkan syarat bahwa perkawinan tidak boleh diteruskan sehingga semua hutangnya dilunaskan. Maya merasakan maruahnya tercabar. Di dalam hatinya, persoalan yang lebih besar muncul. Adakah lelaki ini benar-benar ikhlas hendak menjadi bapaknya? Atau hanya seorang asing yang mempergunakan darah daging sendiri untuk menuntut hak uang dan melangsaikan hutang yang dibuat tanpa penglibatan Maya. Gelombang tuduhan dan tekanan keluarga. Maya meninggalkan rumah itu dengan hati yang berkecai. Kini dia faham mengapa lelaki itu tidak menjaganya sejak bayi. Karena dia seorang yang tidak ambil peduli hal anak sendiri dan membiarkan orang lain uruskan. Maya kembali terkenangkan arwah maklimah jika bukan karena maklimah. Mungkin aku sudah tidak wujud lagi di atas dunia ini. Terima kasih, Nek, bisik hati kecilnya. Sejurus Maya melangkah keluar dari rumah Encik Harun. Telepon bimbitnya berdering. Kedengaran suara seorang pakcik di kampungnya. Maya, Harun bapak kamu telepon tadi. Dia kata kamu dah nak kahwin baru mula cari dia. Dia kata kamu anak derhaka dan dia tidak restu perkahwinan kamu. Dia menangis kata kamu tak bantu keluarga dan adik-beradik kamu yang lain. Kalau kamu kahwin, kamu hanya pentingkan diri sendiri. Maya terdiam. Tidak lama selepas itu, panggilan demi panggilan datang. Saudara Mara yang tidak pernah dihubungi sebelum ini tiba-tiba memarahinya dan menuduhnya tidak berperi kemanusiaan. Sudah berjumpa bapak kandung pun tidak bersyukur. Mesej-mesej berbau hinaan, suara-suara yang menuduhnya mementingkan diri sendiri, dan desakan agar dia menyerahkan semua uang segera. Bersambung ke episode yang akan datang.